اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surah 6, bayang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya yakni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Semuanya tak payah dah kalau kira sekalian perkara, lepas tu kesemuanya. Mengapa tu takkid dikuat lagi? Kesemuanya, kesemua sekian perkara tu daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara, kesemuanya yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keesaan pada perbuatan. Ini tauhid kita ni. Kita sebut sama tauhid. Kita agama yang mentauhidkan Allah, yang mengesakan Allah. Mana? Ni di antaranya keesaan pada perbuatan. Sekalian perkara, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Apabila sekalian perkara, kesemuanya adalah perbuatan Allah, bererti selain daripada Allah, yakni makhluk, tidak memberi bekas sama sekali. Kainat tak memberi bekas sama sekali. Ni auto duk sebut semua ni. Kainat tak memberi bekas. Kainat tak memberi bekas. Apa dia kainat? Makhluk. Selain daripada Allah tu kainat belaka nah. Termasuk malaikat pun kainat juga. Malaikat, makhluk Allah, kainat tak bekas sama sekali. Sebab yang jadi, yang berbekas sekarang ni, sekaliannya, kesemuanya daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Cukup mudah, simple sahaja. Kita sebut berulang-ulang kali dah. Apa siang perkara ni, tak payah contohkan apa-apa pun, sebab kesemua. Dah hak ni ya juga, tak payah hak ni hak nu pula, kesemua. Ada. Kalau sebahagian, mana contoh hak sebahagian hak Tuhan buat? Kena contohkan. Sebab dia ada dua bahagian tu. Ada hak Tuhan buat, ada hak makhluk buat. Contoh hak Tuhan buat, contoh hak makhluk buat. Dah hak ni hak Allah buat ke makhluk buat? Hak ni Allah buat ke makhluk buat? Kena tanyalah. Takut salah masuk. Tapi hak ni sekalian perkara, kesemuanya. Nak contoh apa lagi? Nak tanya apa lagi? Hak ni Tuhan juga ni. Tanya dah. Sekalian perkara, kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi payah nak faham. Sekalian perkara, kesemuanya, segala-gala, sekalian
Ni kadang-kadang ni. Hak timbul soalan, segala-gala perkara daripada Allah clear. Tidak ada isu. Faham dah. Kata-katanya. Segala-gala okey je. Saya terimalah segala-gala. Tapi takkan hak jahat, takkan hak jahat Tuhan juga dah ni. Segala-gala saya faham dah. Dah kalau segala-gala saya faham dah, tapi takkan ikhtiar usaha pun hak Tuhan juga. Jadi pening kita nak jawab pula. Ni pernah timbul soalan seumpama ni. Soalan payahlah sebab soalannya soalan bertulis, bukan berhadapan. Kalau berhadapan segala-gala, faham tak segala-gala tu? Oh faham, dalam tulisan tu faham. Dalam tulisan tu dia kata faham. Tapi maknanya apa tu? Tak faham. Tapi oleh kerana hanya soalan ni soalan bertulis, bukan soalan direct hanya. Jadi segala-gala okey, tak ada isu. Jelas. Tetapi hak jahat Tuhan juga. Lepas tu ikhtiar usaha pun duk terikat hak Tuhan juga. Lepas tu kita jawab guanalah. Segala-gala tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Kalau hak jahat bukan hak Tuhan, kalau ikhtiar usaha kita ni bukan hak Tuhan, dikena wayak sebahagian perkara datang dari perbuatan Allah. Kena kata sebahagian, kena kata setengah. Tapi sekalian perkara, kesemuanya. Yang soalan tu lah kata segala-gala okey je, tak okey, tak faham segala-gala. Kalau okey tak ada masalah dah nak. Bila sekalian perkara, segala-gala baik dan jahat. Dan termasuk juga kita ahli sunnah walaupun wajib berpegang, ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan tu pun daripada Allah, daripada perbuatan Allah. Pilihan dan perbuatan kita ni pun daripada Allah. Dan kalau gitu, pilihan apa gitu Allah juga buat, usaha apa gitu Allah juga buat. Kalau gitu tak ada pilihan dan usaha. Dan nak ada kat mana lagi hakikinya? Dan kalau sekian perkara kesemuanya hak Allah, tak ada lah. Memang tak ada lah hakikinya. Sebenar-benar kita tidak ada apa-apa peranan walaupun sebesar zarrah. Kan je Allah tak ada sikit peranan pun. Dah sekalian perkara, kesemuanya hak Allah belaka. Dah pun dah kita. Kalau gitu macam robot yang diprogram je lagi. Hakikinya baru kena dengan sekalian perkara kesemuanya. Lepas tu dah berlaku sama-sama di kita ni. Itulah perbuatan Allah. Kita je. Apabila sekian perkara kesemuanya hak Allah belaka, selain Allah ada nak ada gapa lagi? Kalau hak selain Allah ni kita ni ada pilihan mutlak kita, ada usaha mutlak kita. Dan ni kita nak buat mana ni? Sekian perkara kesemua nak buat mana? Tu kata kena tukar kepada sebahagian ataupun setengah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dah sama-sama dah kita duk pegang sekalian kesemuanya daripada Allah. Patut kan bercanggah tu. Kata berpegang sekalian kesemua segala-gala daripada Allah, tapi ni hak kita. Tadi sekalian nak buat mana? Kesemuanya nak buat mana? Segala-gala daripada Allah tu nak buat mana? Lepas tu mana kalau kadang-kadang cerita tu ya dah, tapi kalau tarik itu tak ya lagi ya. Lepas tu kata kena tekan dalam bab rukun iman yang ke-6. Kena tekan untuk zaman kita sekarang. Tapi sebenarnya perkara ni sepital lalu je. Kalau kita ajar kepada budak-budak yang suci bersih, sepital lalu je. Ada apa masalah pun. Sekalian perkara kesemuanya daripada perbuatan Allah. Ini dia panggil tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan.
Bila kesemuanya perbuatan Allah, perbuatan makhluk tidak ada. Bila perbuatan makhluk tidak ada, makhluk tidak ada apa-apa peranan. Itu hakiki dia. Makhluk tidak ada apa-apa peranan. Tapi di hadapan kita kena kemahlah pula baik ikhtiar sebab ayat Quran menyandar kepada kita. Kenapa ayat Quran menyandar kepada kita? Walau kita tidak ada apa-apa peranan. Jangan duk korek banyak-banyak lah, setakat tu je dah cerita. Dan Quran menyandar pada kita, kita berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan khaliqu kulli syai', yang menjadikan semua perkara ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihan dan perbuatan kita pun Allah yang khaliq, Allah yang menjadikan. Bukan pilihan kita ni Allah yang jadikan. Lah, terdetik di hati pun Allah yang jadikan. Bukan kata usaha kita Allah yang jadikan. Mata kelip nadi bergerak ni Allah yang jadikan. Gitu je. Tak ada payah-payah ni. Jadi sekian perkara kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Kemudian Tuhan perbuat ni pula dengan muwafaqah, dengan berbetulan, dengan selaras, bersetuju iradahnya, kehendaknya Allah pada sedia kala. Yang Tuhan duk buat setiap saat yang berlaku ni perbuatan Allah ni, bukan Tuhan buat dengan tanpa ada ketentuan, tanpa ada pelang, tanpa ada ketetapan. Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan segala-gala perkara yang sedang berlaku, yang akan berlaku ni pada azal. Ini ketentuan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Yang Tuhan buat sekarang, tapi selaras dengan apa yang Tuhan tentukan pada azal. Hak sekarang ni perbuatan Allah, kita panggil qada, qudrah. Ketentuan Allah pada azal, qadar, itu azali, iradah. Sifat qudrah Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah melakukan sekarang baru, Allah menentukan sedia kala. Sifat qadim lah ke? Sifat Allah semuanya qadim. Sifat qudrah Allah qadim. Allah yang bersifat qudrah melakukan. Melakukan sekarang lah ni, dia panggil baharu. Tanjizi hadis bagi qudrah, ini qada. Tanjizi hadis mana apa? Tuhan buat sekarang baharu. Iradah tanjizi qadim. Apa itu qadimnya? Iradah Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara qadim sedia kala. Dan jadi qadim bagi iradah kita panggil qadar, atas jalanan Imam Maturidi. Ni ulah mula sekali lagi sebab kita 2 minggu cerita bab puasa. Senggang 2 minggu cerita bab puasa. Jadi qadar, qada sekaliannya daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang cerita kitanya, kita akan cerita perbuatan dahululah, sebab nyata depan kita ni perbuatan Allah. Kemudian apa yang Tuhan perbuat selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Apa yang Tuhan tentu kepada azal selaras dengan pengetahuan Allah yang Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala. Jadi kita cerita perbuatan, sebab perbuatan nyata depan mata kita. Jadi kalau kita nak ajar anak kita, ni hak berlaku ni semua ni perbuatan Allah, hak berlaku ni semua perbuatan Allah. Kemudian Allah perbuat ni selaras dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah. Itu kalau kita nak cerita. Tapi kalau kita susung rukun iman yang ke-6 ni, kita cerita ketentuan dululah, qadar, lepas tu barulah cerita qada, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cerita ketentuan dulu? Dah ketentuan hak azali kan. Ketentuan dengan buat ni, ketentuan hak azali, buat sekarang. Macam kita lah, pelang dengan pelaksanaan, pelang dahulu, pelaksanaan menyusul kemudian. Jadi kalau kita nak cerita pelang lah dulunya, baru cerita bab pelaksanaan. Jadi kita ceritanya hak qadar, ketentuan Allah pada azal, barulah kita cerita bab
qada, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Tapi kalau kita cerita kod pengajian kaedah sifat 20, dak wahdaniyah dulu. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan ni tauhid ni, keesaan pada perbuatan. Allah buat segala-gala. Allah mana? Sifat yang ketujuh, qudrah. Allah yang bersifat qudrah lah, yang melakukan segala-gala perbuatan. Dan Allah buat ni, Allah tak netak ke? Allah netak pada azal. Allah mana? Yang sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah sifat iradah yang menentukan segala-gala pada azal. Ni kalau kita ikut kaedah sifat 20. Yalah, mari daripada keesaan Allah pada perbuatan dulu. Semua tu perbuatan Allah, wahdaniyah. Kemudian Allah buat ni, Allah mana? Allah yang bersifat qudrah, yang melakukan segala-gala perkara. Ini pegangan. Sebut Quran kalidah, hak kita duk cakap tu, saya buat, awak buat, itu cakap zahir je, tak ada salah apa-apa pun. Kemudian ni cerita pegangan hati kita tak ingat kepada Allah, itu hati orang awam, hati yang zulmah, penuh dengan dosa, jauh hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hati kita hanya ingat akan asbab zahir semata-mata, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan orang awam. Lupa kepada Allah, tidak berdosa, tapi orang yang lupa mudah diperdayakan oleh Allah, mudah diperdayakan oleh syaitan. Kalau orang yang sentiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh buat baik, semuanya datang daripada Allah. Kita lupa akan Allah, kita buat baik, kita buat baik, lupa tu semua datang dari qada dan qada Allah. Maka mudah timbul riya, ujub, takabur, diperdaya oleh syaitan. Sebab kita lupa hakikinya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada upaya untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa ni tu timbul riya, ujub, takabur, mudah diperdaya oleh syaitan. Tapi kedudukan orang awam dia gitulah, hati lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada masa-masa ni masa-masa kosong, bukan dalam solat pun lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat pun lupa. Tebel-tebel nak tarik pun sekejap-sekejap. Itu pun kita nak ingat menghadap Allah je, bukan nak ingat kita berlaku ni, kita ni Allah berlaku dah. Nak ingat menghadap Allah. Saya ni tengah menghadap Allah, nak ingat hak tu pun tak ada nak pegang dah. Bukan kata nak ingat kita boleh solat ni Allah. Kita solat ni, kita dah solat ni, kita solat ni. Tapi kita solat ni ngadap Allah ni, ngadap Allah ni. Hati ngadap Allah, jangan duduk ke lain kan. Waktu budak dam ni. Ini panggil apa? Hati orang awam, hati yang penuh dengan zulmat. Kita bulan Ramadan ni, bulan Ramadan suci bersih, Tuhan ampun, banyak syarat dia. Kalau suci bersih sungguh kita, Tuhan ampun, beza lah. Bulan Syakban dengan bulan Ramadan, beza tak solat kita? Ada beza. Mana bulan Ramadan ni khusyuk kita lebih kuat nak banding dengan bulan Syakban. Ada beza. Ada beza tu, ada kesan lah tu bulan Ramadan. Lepas tu masuk bulan Syawal pula, balik macam Syakban pula. Ke mana? Ke Syakban, ke Ramadan, ke Syawal, ke balas tu je. Lepas tu kena muhasabah balik lah. Ni bulan keampunan ni. Kita buat ibadat ni, hak puasa tu tetap ada pahala yang tidak terhingga, Allah yang membalas. Tak ada dah kata 70-700 Allah yang membalas. Di bulan Ramadan ni kita solat bulan lain pun padam dah. Ni solat bulan Ramadan, sekali solat macam 70 solat. Bayangkan, solat bulan lain pun kuat dah solat ni. Solat bulan lain, ni solat bulan Ramadan ni, sekali solat macam 70 kali solat. Sekali solat subuh macam solat 70 subuh. Dah bayangkan tak secara mana?
Solat 70 kali subuh. Ni pula. Tu kata kalau tak ada beza, kita muhasabah diri kita lah. Kalau ada beza bulan Ramadan ni, tumpuan kita lebih kuat sikit. Tu adalah tu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tetapi sebelum kita nak kira lah, ada perubahan ke tak, itu serah kepada Allah dalam man kita ni. Yang pertama, kita buat tu biar solid dulu betul. Kita buat tu betul dulu. Akidah kita betul, sembahyang bang puasa kita betul, hati perut ikhlas pun betul. Itu mustahab. Lepas tu baru kita nak kira macam mana kedudukan kita sekarang. Tapi kalau akidah kita dah cara solat puasa pekoh tak mengaji, ilmu tasawuf tak belajar, kadang-kadang masuk dalam Ramadan sera juga puasa. Kadang-kadang lebih berasa nak banding dengan orang hak cukup tadi ni. Itu semua tipu daya syaitan. Sebab apa yang datang ke hati kita ni, hak datang yang sebenar, lepas tu datang hak palsu ni, dia ada. Dia syaitan tak ada lagi dah. Ada hak sebenar, ada hak palsu. Dah. Nabi Rasul hak sebenar, Nabi Rasul hak palsu. Dia gitulah. Dia ada lawan lalu dah. Mana kalau mari di hati ni berasa asyik, berasa seronok, hak sebenar pun ada, hak palsu pun ada. Sebab tu kita hak jenis dalaman ni, hak ni serah kepada Allah lah ni. Hak kita nak kena jaganya, hak perintah-perintah, hak tetap dah. Macam mana pegangan kita? Solid ke tak pegangan ahli sunnah wal jamaah? Kemas ke tak pegangan ahli sunnah wal jamaah? Lepas tu semayang puasa, dia pegangan sebetul, semayang puasa betul, boleh tahu. Dia ada garis dia dah. Hati kita ni betul dengan Allah, boleh tahu. Sebab dia ada dah. Dia punya hukum hakam dia ada dah. Dia ada garisan dia dah. Ini pegangan ahli sunnah, ini pegangan Mu'tazilah. Ini solat puasa yang cukup syarat, yang cukup rukun, cukup syarat, cukup rukun. Hak batal pun tak berlaku. Kita boleh tahu sah ke tak sah. Kemudian hati kita ni ikhlas ke, riak ke, tu boleh tahu sebab dia ada dah. Hak ni ikhlas. Tiba-tiba bukan kerana Allah ni, riak. Hak ni boleh tahu. Hak kita dah tahu ni, dia punya setara mana. Hak Tuhan terima hak amalan kita ni. Setara mana kita ni, Tuhan terima setara mana, hak tu kita tak tahu. Tapi ibadah kita sah, kita tahu. Tahulah sebab dia ada dah peraturan. Ke mana? Saya pun tak tahulah sembahyang sah ke tak sah. Apa? Dia ada hukum kan? Syarat sempurna ke tak? Sempurna ngaji molek dah. Dah rukun, sempurna ngaji molek dah. Fatihah tahiyat, betul tu guru kata kita ngadak dengan tu guru dah. Tu kata dah Fatihah awak ni comel, tahiyat awak ni comel. Sebab bacaan Quran ke, bacaan tasyahud ke, jelas mana betul mana salah. Ke tak ada, tak beza antara Fatihah tahiyat betul dengan salah. Semuanya jelas belaka waktu. Hukumnya jelas. Tak ada kata kita tak tahu waktu Fatihah kita betul ke tak tahu. Tak ada seumpama tu. Kita tahu Fatihah kita betul. Tahu ambil mana? Tunggulah royak. Bukan kita kata sendiri. Kalau kita kata sendiri memang tak ada salah. Tunggulah royak. Fatihah awak ni molek dah, alhamdulillah dah ni. Setakat-setakat nak bawa keluarga dia makmum boleh dah ni setara ni. Tapi nak molek comel lagi, tu mana dia ada? Dia ada lalu dah. Bukan kata Fatihah awak ni tak tahulah, comel dah berasanya, tapi betul ke tak tahu, tak tahu. Hukum hakam je lah. Jadi sebelum kita nak cerita kita ni Tuhan terima tak terima, buat hak tu biar kena betul dulu. Hak garisan tu kena betul dulu. Garisan akidah biar duduk dalam sempadan yang betul sungguh. Akidah ke, hak bab fiqh ke, hak bab tasawuf ke, kita nilai pula. Berasa macam kekuatan kita adalah sikit-sikit ada nilai dah tu. Kalau tak degih, ilmu tak beramal dah tu. Mana ilmu tak beramal, keikhlasan kurang. Kalau ada ikhlas pecapu, kerana Allah retek, kerana orang tengok retek, ni kita tu. Inilah kata tu.
Tapi nak nilai tu kita kena buat ikut garis dulu. Ilmu kena cukup batulah. Tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain, tak ada pilihan. Nak agama kena lepas hak ni. Tak lepas hak ni tak ada kau dak kira hak ni. Tapi kalau ni kita tak cara, kita baru mikir, berasa asyik bulan Ramadan ni wa amal. Seronok mai tarawih. 20 tu berasa sikit je. Seronok ngaji Quran bulan Ramadan ni. Tapi akidahnya macam mana? Tak pernah cara. Dan fiqhnya macam mana? Tak pernah cara. Tapi berasa seronok. Itu semua tipu daya syaitan. Sebab syaitan terkadang ditipu daya atas rupa kebajikan. Sebab yang semayang kita dok khusyuk, syaitan hok ganggu. Yang mengaji Quran kita ni berasa mudah puas, syaitan yang ganggu. Akhirnya dan apa nak buat ibadat sangat pegangan, tahu dah tak mengaji salah. Pegangan dia pegang bukan pegang sebenar. Syaitan pun nak goda, syaitan pun pelonggar. Jadi hok ganggu dalam solat ni kurang, jadi khusyuk sikit. Hak jadi berasa malah-malah nak ngaji ni, Tuhan syaitan pun kurang, biar jadi rajin sikit. Kita pun berasa ya dah berapa kali. Ada. Kita nak nilai, nak muhasabah tu, kita buat dia betul. Ingat baik. Sama macam contoh orang bertarekah. Berzikir, dizauk dia. Ni, hak rasa kecak di batin. Hak sebenar pun ada, hak tipu daya pun ada. Hak sebenar pun ada, hak tipu daya pun ada. Kalau kata berzikir berasa macam naik, hak diangkat oleh malaikat pun ada, hak diangkat oleh syaitan pun ada. Lepas tu nak nilai macam mana? Tapi kita nak cerita ni, hak tarikat mana ni? Hak tarikat syariat sempurna. Ilmu akidah kemah, ilmu fiqh kemah, ilmu tasawuf doain kemah, amal hak wajib-wajib jaga. Ni kita ni kalau gomo ke tarekat selalu syariat pun tak mengaji, hak tu asyik macam mana pun duduk dalam keadaan sesat. Dan asyik tu mari mana? Mari daripada syaitan, tipu daripada syaitan. Saya pernah berjumpa dengan orang, dia bawa taksi ikut Yaping, kenal dia. Dia cerita ikut Ayapin, dia kata hati dia tenang, masa berzikir dia tenang, dia buat kerja pun bawa taksi tu dak serabut, dak serabut, duk mikir boleh banyak mana pelanggan hari ni ramai ke dak, tak mikir pun dia kata. Dia cerita kita tak akid bohong. Ya, dia cerita tu. Dia cerita tu ya, kita tak akid bohong. Apa tu? Syaitan pelonggar tu. Dia pun berasa sebenarlah dia takkan tenang seumpama ni. Kalau dulu bawa taksi duk mikir ada orang kedok gini, ada orang kedok gini. Allah sekali turun seorang dua orang, naik pula seorang dua orang, tak je penuh ni. Kan bawa taksi kan, turun naik tu. Kalau penuh semua kan sedap kan. Tapi kalau naik ikut orang turun, ikut orang mai sekabu dah apa, minyak budak padang ni. Tapi dia tidak dah lepas daripada ikut Yapin. Tenang dia kata. Masa berzikir pun tenang dia kata. Kita tak akid bohong. Ya. Tapi itu nyatalah itu ajaran sesat. Sama juga dengan hak tariqah yang sebenar. Tapi kita syariat tak ada. Tariqah sebenar. Hak Yapin ni sesat daripada awal lagi dah. Hak ni hak sebenar. Tapi kita ni betul ke tak? Akidah kita macam mana betul dak akidah kita ni? Macam bang fiqh kita ni sempurna ke tak? Hak tasawuf doain sempurna ke tak? Tak pernah ngaji waktu tu. Kita sesat daripada awal dah. Bukan kerana dia buat tarekat jadi salah dah. Dia salah daripada awal. Bertarekat ni hak sunat. Untuk penyucian dalaman. Untuk menghampirkan diri dengan Allah. Orang nak penyucian dalaman ni syariat dia tu ada dah. Dengan tauhidnya, dengan fiqhnya, dengan tasawufnya, kemah dah situnya. Tapi nak menyucikan lagi dalaman, nak angkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tu dengan tarekat. Tapi kalau agama tak ada, Islam, iman, ihsan tak ada, saya ada cerita bab darjat, bab maqam lah. Sebab apa? Daripada awal tu sesat dah. Walaupun diperbanyakkan zikir sekalipun. Sama macam orang perbanyak ngaji Quran tu lah. Kuat ngaji Quran. Kuat ngaji Quran. Tatamu bulan Ramadan ni. Ya, kuat ngaji Quran.
Orang ngajar pun nak ngaji Quran lagi ni. Berlawan dengan orang nak ngajar. Dia nak ngaji Quran. Tapi akidah Quran ada ke tak? Ngaji tak? Ilmu akidah. Ilmu akidah kita duk ngaji ni semua akidah Quran dan hadis. Dan ngaji dah ilmu akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Al-Quran dan hadis. Akidah Mu'tazilah adalah akidah yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang ni kita kuat ngaji Quran. Kita ada dak ilmu akidah Al-Quran. Tak pernah ngaji-ngaji. Akhirnya kalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah, kita baca Quran, Quran tu akan laknat balik kepada kita. Kalau orang seumpama ni akidah Qurannya tak ada apa semua, tak mengaji ilmu asal, dia ngaji Quran bukan sebulan khatam sekali, sehari khatam sekali pun tak ada faedah. Sehari khatam sekali pun tak ada faedahnya. Kalau akidah Qurannya tidak ada, hak perintah pekoh tasawuf dan Quran kita pun tak turut, tak tahu mana hala. Tapi buat suka, itu bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari malaikat, itu tipu daya syaitan. Sebab tu kita ni bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni hadiah kurniaan daripada Allah. Kita ni hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Tapi Ramadan ni hadiah besar, kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang cukup prasyarat dia. Tidak kita masuk Ramadan habis Ramadan. Masuk Ramadan habis Ramadan. Tak ada berubah-ubah apa pun. Tak ada ubah apa-apa pun. Dia bab pegangan ni, dia bukan macam fiqh tasawuf, dia panjang. Tauhid ni hak panjang-panjang tu hak fardu kifayah. Tauhid ni hak dalam-dalam tu. Tapi akhir zaman, fitnah akhir zaman, rukun iman pun tak lepas. Walaupun kalau kita disenang je, semua perkara sekaliannya, baik jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak terdahulunya bererti berkaitan dengan qadar jahat. Qadar jahat. Dia Mu'tazilah yang terpesong daripada akidah Al-Quran. Mereka berpegang bahawa Allah tidak mengqadarkan, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan kejahatan. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih sendiri dan melakukan kejahatan. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan. Ini akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Pandangan mutamak dosa besar walaupun tak hukum kafir, tapi amal ibadah termasuk puasa ke sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila dak kafir tak kena ulang balik, tak kena qada balik, tapi pahalanya tidak ada. Kalau berpegang perkara jahat, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui sahaja. Yang mana kita memilih sendiri-sendiri. Kita memilih sendiri-sendiri. Kita turun rumah, nak pergi masjid boleh, nak pergi pak joget boleh. Kita memilih sendiri untuk kita pak joget. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Ini akidah Mu'tazilah. Kita dah, Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, Allah menetap maksa. Hakikinya memang Allah memaksa. Itu hakiki dia. Walaupun kita berpegang ada pilihan, tapi hakikinya Allah memaksa. Sebab apa? Sebab Allah menetap, Allah memutus dah. Takkan berlaku dah hak lain. Ini Mu'tazilah tak boleh terima ni. Dah kalau gitu siapa masa kat gi siapa kena hukum. Kita kena hukum. Dah acik lah gitu. Siang lah kita. Jadi zalim Tuhan. Tuhan itu benda jahat. Kita pun lakukan benda jahat. Kemudian kita yang kena hukum. Kena dengan api neraka. Lepas tu kita buat jahat tu mari mana? Allah yang netap, Allah yang mutus. Kemudian kita kena hukum. Tak acik lah gitu. Zalim Tuhan. Itu Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah berpegang Tuhan tidak zalim. Pegang Tuhan zalim, kafir, bukan Mu'tazilah.
Dah tak zalim juga mana? Tuhan tidak netu, Tuhan tak letak benda jahat. Kita pilih sendiri. Tuhan letak akal dah di kita. Kita pilih sendiri benda jahat, kita kena hukum, barulah sedang molek. Ni Mu'tazilah. Tapi akalan Mu'tazilah ni kali dengar nyakutlah jawapan dia. Sekali dengar memang nyakut. Dan hak ni lah hak kalau hak pegang akidah yang terpesong ni betul ni benar. Hak ni lah hak dijadikan sebagai alasan dia. Kata itu siang kita zalim dengan Tuhan. Tuhan netu kita buat benda jahat, lepas tu kita kena hukum. Ni hak akal yang biasanya menjadi alasan kepada orang yang terpesong dalam bab ni. Saya sebut dah sebelum ni, saya tekan bab qadar qada ni, ketentuan jahat ni lah. Masa mula-mula ngajar dulu, bab pegangan ni tak apa nak cara mana, sebab okey je lah. Kita orang semayang bab kan, tauhid solid lah tauhid ni. Sebab setakat ngaji tauhid tak balas mana pun, mudah gitu je. Hak ngaji lama panjang tu pekoh. Nak kata habis, memanglah bobo ada je pekoh tu, panjang pekoh. Jadi kalau orang minta pekoh hak semayang, ngajar pun senang. Tapi hak jadi tukar pada tauhid balik ni, pergi pada ketentuan jahat ni ajar pekoh, tapi disentuh bab ketentuan jahat. Ustaz takkan hak jahat tuan netu juga. Allah kata warna pula ni, kita duk ngajar semayang tiang agama ni, hukum imam tak lulus ni warna kira. Lepas tu barulah tahu keadaan. Memang ramai jugalah orang yang berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan. Tu dia kata orang ceramah tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. Tu lah saya duk pegang-pegangnya. Orang ceramah kan, sebelum dia tutup ceramah dia tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari saya sendiri. Tu itu cakapan adab dan akidah. Rukun memang kena ada kan, untung baik, untung jahat daripada Allah. Itu pegangan kita. Dan ceramah tu baik daripada Allah, buruk daripada saya tu, itu adab kita. Memang kita kena cakap gitu sama-sama. Bukan orang ceramah tu je cakap gitu, kita pun cakap gitu sama-sama. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri saya sendiri. Tetap dah tu wajib kita cakap gitu tu. Wajib kita cakap seumpama tu. Kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah, haram, dosa besar. Mereka hanya majlis ilmu je nak cerita bab pegangan. Kalau cakap luar tak boleh. Cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada atas, itu cakapan yang wajib kepada kita. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akidah kita balik pada rukun iman ke-6 lah. Tapi biasa sejumpa situ lah dia ambil. Jadi dia berpegang Allah tidak menentukan perkara jahat. Perkara jahat kita sendiri. Tapi hak alasan tadilah nanya dah aci kalau Allah nentu benda jahat berlaku, kita kena hukum. Zalim Tuhan buat gitu. Lepas tu mana hak tak zalimnya? Tak zalim ni Tuhan tak nentu, kita pilih sendiri, kita kena hukum, sedang molek barunya. Sebab itulah kita ahli sunnah wal jamaah kan biasa sebut masuk syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Dimasukkan syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan ke dalam neraka kita sebut dengan keadilan Allah. Sebab apa kita kata keadilan Allah ni? Nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kita ni yang berpegang orang masuk neraka, buat jahat, jahat tu mari daripada Allah juga, pesen tu dah adil. Mu'tazilah kata dah adil. Itu kita sebut sama, dimasukkan neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil warna Allah netu seseorang melakukan perkara jahat, Allah masuk neraka, adil apa? Adil lah, sebab hak dia belaka. Kok mana dia nak nentu kok mana pun? Nak nentu kau jahat, nentu kau jahat sebab masih ibu neraka, hak dia, mana dia lah. Itu keadilan Allah.
Mu'tazilah tak. Mu'tazilah ni sampai peringkat dibubuh nama dia. Yang Mu'tazilah ni golongan yang terpesong. Bukan dia bubuh nama Mu'tazilah, jangan salah faham. Macam ajaran sesat yang pink itulah. Dia tak kata saya ajaran sesat. Dia kata dia ajaran sebenar. Kita ni tak sebenarnya. Siapa yang kata dia ajaran sesat? Kita yang kata ke dia. Sama juga Mu'tazilah. Ulama ahli sunnah yang panggil dia Mu'tazilah. Mereka bernama mereka apa? Ahlut Tauhid wal Adli. Adil mana apa adil? Allah tak nentu benda jahat. Allah hanya mengetahui orang pilih jahat sendiri, orang tu kena hukum. Itu orang adil. Dia bernama dia Ahli Tauhid wal Adli benar. Nama comel. Tapi pegangan salah. Ahli Tauhid wal Adli. Adil. Pemana adil? Allah tidak menentukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat. Kata Allah, balaslah. Itu keadilan dia kata. Ada pun kita dah sebut ahli sunnah wajib berpegang hak jahat tu pun qada dan qada Allah, dah aci gitu. Itu Mu'tazilah. Kemudian apabila baik dan jahat datang dari qada dan qada Allah, jangan lupa lah terdahulunya. Jadi qadar Allah, ketentuan Allah dengan redha Allah, dia tidak seiring. Kata Imam Malik, dia tidak seiring. Allah menentukan perkara baik serta redha, Allah menentukan perkara jahat serta Allah tidak redha. Apa dia kata sudahlah. Jadi kita jadi pelik juga, Allah nentu tapi benda tu Allah tak redha. Kalau kita apa yang kita nentu, apa yang kita letak, apa yang kita susung, benda yang kita suka sangatlah. Kita nentu juga benda tu tak suka. Itu kalau kita. Tapi Allah menentukan segala-gala. Baik Allah nentu, jahat Allah nentu. Hak baik Allah nentu serta redha, hak jahat Allah nentu tapi Allah tak redha. Dan kalau Allah tak redha, apa Allah nentu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya pada hari akhirat. Memanglah, sebab contoh kita kata seseorang tu berpuasa, Allah nentu. Allah suruh dak puasa, Allah suruh. Allah redha dak orang tu puasa, Allah redha. Sebaliknya seseorang yang tidak berpuasa, dia ponteng puasa, Allah nentu ke tak? Allah nentu. Dah Allah redha ke tak dak puasa tu? Allah tak redha, Allah murka. Dak Allah suruh ke tak puasa? Allah dak suruh. Tapi dak puasa dia, hak Allah tak redha, hak Allah tak suruh, jangan hak Allah tak suruh tak puasa tu, Allah nentu ke tak? Allah nentu. Gitu jelah. Segala-galanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Redha ke tak redha, kalau kita ni ikut jalan Al-Quran dan hadis, Allah taala akan redha kepada kita. Sekarang ni timbul pulaknya, naik jadi kerajaan. Allah menolong, Allah restu, Allah setuju, Allah redha kepada mereka. Ini orang tak faham akidah. Naik kerajaan, jatuh kerajaan, memang ketentuan Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau kita dah baca sama dalam wirid solat, Engkau ya Allah mengurniakan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendak, dan Engkau lah yang menjatuhkan kerajaan, mencabut kerajaan daripada mereka yang Engkau kehendak. Naik kerajaan, jatuh kerajaan, kehendak Engkau ya Allah. Tapi kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Dan siapa yang Tuhan redha? Orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum. Redha Allah Ta'ala pada mereka itu. Mereka itu siapa? Di awal ayat cerita siapa dia? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Redha Allah Ta'ala daripada mereka. Mereka siapa tu? Balik bawah lah, orang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala redha kepada beriman dan beramal soleh.
Sama ada orang beriman beramal soleh, Tuhan angkat jadi kerajaan ke, Tuhan jatuh daripada kerajaan ke, tetap Tuhan redha. Tapi naik kerajaan memang kau kehendak ya Allah. Jatuh kerajaan memang kau kehendak ya Allah. Naik kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau kehendak ya Allah. Naik kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam engkau kehendak ya Allah. Naik kerajaan Namrud, naik kerajaan Firaun engkau kehendak juga ya Allah. Tapi mana Allah Taala redha? Hak beriman tak beramal soleh Allah redha. Naik kerajaan Amerika kehendak engkau ya Allah. Naik kerajaan Israel kehendak engkau ya Allah. Allah redha? Tak berkait. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Dulu-dulu timbul 5-6 dekad Allah kehendak, Allah qadarkan, Allah tentukan berkuasa. Banyak kadang-kadang orang ada sebutnya Tuhan redha, Tuhan restu. Tidak, 5-6 dekad boleh memerintah. Lepas tu bila jatuh nak kata mana pula Allah tak redha. 5-6 dekad memerintah kehendak engkau ya Allah. Jatuh pun kehendak engkau ya Allah. Dah Allah redha ke tak redha? Kalau beriman dah beramal soleh, duduk atas 5-6 dekad ke duduk bawah ke, Allah redha belaka. Janji beriman dan beramal soleh. Tapi kalau kita memerintah berpuluh-puluh dekad sekalipun, berkurung-kurung sekalipun, tapi tidak beriman dan tidak beramal soleh, Allah tak redha. Tapi dia memerintah berdekad-dekad, berkurung-kurung, memang kehendak engkau ya Allah. Tapi Allah tak redha. Jangan kaitkan naik jatuh kerajaan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah. Kaitkan redha Allah. Jikalau kita naik menjadi kerajaan, kita beriman dan beramal soleh, kita memerintah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, Allah redha. Itu je. Redha Allah kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Kerajaan atas dunia ni kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dah nak sangat ambil ni. Tapi macam mana? Guna kedudukan atas jalan agama ataupun tidak? Tengok pula situ. Ingat tak kisah Mesir, Dr. Mursi sampai sekarang dipenjarakan. Tak tahu nasibnya macam mana. Hanya sempat menjadi presiden Mesir tak sampai 1 tahun. Maka ada komen kat bawah tu, Allah tidak redha kepada Dr. Mursi sebab setahun je dia boleh memerintah. Ini orang jahil akidah. Sebelum tu Mubarak 30 tahun Allah redha. Mubarak 30 tahun kehendak engkau ya Allah. Mursi hanya setahun kehendak engkau ya Allah. Sisi sekarang berapa tahun dah dia jadi presiden, kehendak engkau ya Allah. Mana Tuhan redha? Mana yang beriman dan beramal soleh Tuhan redha? Kalau Mursi itu beriman dan beramal soleh, walaupun setahun pun Tuhan redha. Walaupun mati dia pun Tuhan redha sebab dia beriman dan beramal soleh. Kalau merentah lama mana sekalipun tapi tidak beriman dan beramal soleh, Tuhan tidak akan redha. Tapi Tuhan berilah kerajaan tu. Kerajaan tu kehendak engkau ya Allah, tapi kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ini kena faham molek sini ni. Naik jatuh kerajaan memang kehendak Allah. Dia kaitkan kemenangan dengan keredaan Allah, restu Allah. Kita ada 2 perkara. Yang pertama cara kita. Yang kedua matlamat kita. Cara kita. Sama ada secara individu, keluarga ataupun dalam masyarakat, cara kita betul ke tak betul? Itu yang pertama. Kemudian apa matlamat kita? Dalam diri kita ada matlamat. Dan keluarga kita ada matlamat. Untuk ummah kita ada matlamat. Kena matlamat yang betul, tapi cara mesti betul. Cara mesti betul. Kalau cara salah, tiba-tiba Tuhan beri perkara baik, nampak macam zahirnya perkara baik, kemudian tetap kita salah dengan Allah Subhanahu wa taala kalau cara kita salah. Bahkan kalau cara salah sampai kepada Tuhan beri kekuasaan, kita akan capai matlamat. Konon-konon matlamat dia kerana Allah. Tapi cara betul ke tak? Tak betul.
Tuhan akan beri juga kedudukan kepada mereka, tapi mereka tidak akan bawa pada jalan agama sebab cara mereka bukan cara yang betul. Bukan, kalau kita cara betul, matlamat kita pun betul, tapi kadang-kadang cara betul kita pun tak sempurna, matlamat betul pun tak sempurna. Tuhan pun uji, ambil kedudukan kepada kamu. Bila boleh kedudukan, tak mampu menyempurnakan tanggungjawab, di hari akhirat akan kenalah bertanggungjawab di hari akhirat. Cuma kitanya cara mesti betul, matlamat mesti betul. Tuhan kurnia tak kurnia, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kadang-kadang matlamat tak betul, Tuhan beri kedudukan, tu Tuhan restu dah tu, Tuhan restu dah tu. Cuma bagi kita, apa yang Tuhan lakukan semuanya ada hikmah belaka, kita terima. Yalah, ada hikmah belaka. Baik buruk tu hukum zahir, tapi segala-galanya ada hikmah belaka. Segala-gala ada hikmah belaka, kita terima ada hikmah. Tapi benda yang salah, kita tetap kata salah. Tapi kita tetap reda dengan segala yang datang dari Allah, dan kita bersyukur dengan segala perkara yang datang dari Allah. Kita baca semua kan, falakal hamdu ala ma qadai, dah baik engkau jua ya Allah kepujian atas apa yang engkau kehendak. Yang kau kehendak, kita angkat kepujian walaupun rupa zahir itu rupa yang salah sekalipun. Sebab kita angkat kepujian kepada Allah? Sebab segala-gala Tuhan lakukan ada hikmah di belakang. Tapi kalau benda tu salah pada hukum zahirnya, kita kena kata salah, kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ialah kadang-kadang cara salah, tapi di hujung tu Tuhan susun benda baik. Contoh-contoh kita kata, tujuan kita nak pergi curi, tiba-tiba siapa di rumah orang tu nak curi tu, tuan rumah dia orang nak bunuh dia, kita pun selamatlah tuan rumah, tolong tuan rumah, selamat tuan rumah. Tapi kita mari tadi nak curi, tapi tengok dah, kita menyelamatkan nyawa orang tu, itu hikmah dia. Tapi yang kata nak curi tak dibaik, hak tu kena bertaubat. Yalah, ini ada hikmah di belakang. Tuhan tahu pencuri yang menyelamatkan nyawa dia, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi hukum syariat, dia nak curi itu salah, dia kena bertaubat. Tapi tengok hikmah dia. Kerana tuan susun yang nak curi, tuan rumah tu orang nak bunuh, dia mari tolong pula dah. Tuan susun dia nak curi sampai di rumah tu, kerana dia mari itulah dia menyelamatkan rumah tu daripada terbakar contohnya. Dia mari tengok Allah, rumah nak terbakar misalnya, dia pun padamkan api. Tengok jasa dia menyelamatkan rumah daripada terbakar. Tapi dia mari tak dia nak apa tu, nak curi, salah. Tapi ni hikmah dia. Lepas tu dia kata, aku nak curi pun baik ni, sebab kan aku nak curi tuan rumah selamat daripada kena bunuh. Kan aku nak curi ni, tuan rumah tu selamat daripada terbakar. Jangan gitu. Kalau salah tetap kita kata salah. Sebab apa? Cara dia salah. Walaupun di hujung tu terhasil perkara baik. Itu hikmah dia panggil. Ialah kadang-kadang cara kita untuk dapat kekuasaan, cara yang tak betul. Tiba-tiba dapat kekuasaan, matlamat kita kerana agama, cara tak betul, tetap tak betul. Lepas tu matlamat kerana agama tu tercapai tak matlamat. Kalau cara yang kita nak dapat kekuasaan dengan jalan tak betul, macam mana kita nak gunakan kekuasaan dengan jalan yang betul, kalau jalan yang kita capai ke berkuasaan bukan jalan yang betul. Tapi kalau siapa di kekuasaan, dia usaha juga supaya jadi di waktu, alhamdulillah. Tapi cara salah, dia tetap wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadilah kita cara betul pun, dapat kekuasaan pun belum tentu lagi kita dapat melaksanakan kebaikan. Sebab itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji cara kita betul, matlamat kita betul, terdapat kekuasaan, buat cara yang betul, tiba-tiba gagal. Tengoklah pula, mari daripada mana kegagalan, mari daripada kecuaian kita akan bertanggungjawab nanti. Cuma jangan kita mudah-mudah nak qaid.
Nak jatuh, naik jatuh kerajaan dengan redha Allah, dengan tak redha Allah itu tak berkait. Orang yang beriman beramal soleh, Tuhan redha, Tuhan akan bersama. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama dengan orang yang bertakwa. Sama ada orang yang bertakwa tadi dapat kedudukan ke, dapat jadi kerajaan ke, tak dapat ke, Allah bersama dengan orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala kasih pada orang yang bertakwa. Sama ada orang yang melakukan kebaikan berketahuan dapat kedudukan ataupun tak dapat kedudukan. Dapat tak dapat kedudukan, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah redha, Allah bersama, Allah kasih kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketentuan Allah segala-gala, baik ketentuan Allah, buruk pun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab menyandarkan dapat kekuasaan kepada redha Allah, kepada restu Allah, kepada kasih Allah. Kok ni lama duduk main gini. Orang jahil mempermainkan ayat yang sama, orang yang berilmu agama pun mempermainkan ayat yang sama. Ini tak faham akidah. Boleh memerintah, Allah redha, Allah restu, Allah kasih. Tidak boleh memerintah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Naik kerajaan engkau kehendak, jatuh kerajaan engkau kehendak. Dah kalau Tuhan kehendak naik, Tuhan redha, dah Amerika Tuhan kehendak juga jadi kerajaan. Tengok Israel. Ya. Macam mana Palestin? Bukan kehendak Allah. Seumpama tu. Macam mana Israel? Bukan kehendak Allah. Seumpama tu. Dah Allah redha dengan Israel, Allah tak redha dengan Palestin. Memang kehendak Allah. Kan Israel kan, siapa ke negara Arab banyak mana kiri kanan tak berani. Sebab apa? Kerajaan di kerajaan yang kuat, kerajaan yang maju. Serba-serbi ada di kerajaan Israel, dibantu oleh kerajaan Amerika pula. Siapa orang Arab pun tak berani. Kehendak siapa tu? Kehendak engkau ya Allah. Ada Allah redha ke? Suatu macam mana dengan Palestin tu? 1948. Lama mana dah tu Palestin tu? Dengan keadaan yang seumpama tu, bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Dah Allah tak redha. Allah redha kepada orang beriman dan beramal soleh. Janji orang Palestin beriman beramal soleh, Tuhan redha. Lepas tu Tuhan kehendak seumpama tu, dia tanya kerajaan Tuhan, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dunia sementara je, sampai masa di hari akhirat mereka dapat kedudukan yang tinggi, mereka mati syahid. Mereka mati syahid. Mereka mati syahid, 70 orang keluarga mereka dapat bagi syafaat. Kita aman damai ni mati juga. Mati ke apa? Mati macam mana? Mati apa sentulah kitanya. Hak berat laginya mati congek mutuk. Hak mati biasa itu mati juga. Tadi ni sementara je. Dah kita nak ke macam Palestin, kita minta berlindung. Sebab ujian kepada orang Palestin ni, Tuhan uji kepada mereka yang berkemampuan. Kita dah Tuhan uji sikit pun mepeh dah kita ni. Tuhan uji sikit pun mepeh dah. Jadi Tuhan uji ni kepada mereka yang ada kekuatan. Itu ujian kepada orang Palestin. Orang duduk bumi Anbiya. Orang duduk bumi Anbiya, kekuatan mereka macam mana? Itu ujian kepada mereka. Tapi nak ceritanya, semua tu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehendak Allah, redha Allah tidak seiring, tidak berlaziman. Jadi sekarang timbul pula dah. Allah redha, Allah restu, Allah bersama, sebab tu boleh menang. Begitu pula dah. Yalah. Naik kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggungjawab yang besar, sama ada boleh menunaikan ataupun tidak, masing-masing akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat.
dapat kekuasaan pula dengan jalan yang betul ataupun jalan yang tak betul, itu pun semua masing-masing akan berhadapan dengan Allah pada hari akhirat. Dunia sementara sahaja, kejap je. Kita ada lah kitanya, seorang tak ada, seorang mati. Gitulah dunianya. Tapi bila diperintah oleh Allah supaya kita mengabdikan diri kepada Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian diri kita kepada Allah ni umum, bukan hanya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita kena mengabdikan diri supaya tertegak agama dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat. Itu kewajipan kita. Itu je lah. Kita hanya kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita biar duduk atas jalan beriman dan beramal soleh, tu yang kita naknya. Lepas tu atas dunia ni Tuhan beri hak mana, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri benda yang kebaikan, kita wajib wajib sabar dan wajib syukur dan wajib sabar. Tuhan kurniakan kebaikan, syukur memang kita nampaklah syukur. Sabarnya kat mana? Sabarlah. Kebaikan-kebaikan, kurniaan-kurniaan Tuhan tu kita kena sabar. Takut kita berlebihan pula, dapat ketinggian, dapat kekuasaan, dapat kekayaan, takut jadi kok lain tak sabar. Kena sabar, bukan syukur saja. Bila Tuhan uji kita dengan keburukan, bukan sabar saja, kita wajib bersyukur juga. Bersyukur kat mana? Dengan ujian keburukan kepada kita tu, kita Tuhan akan kifaratkan dosa kita, Tuhan angkat darjat kitanya. Kita wajib bersyukur. Sabar tetap sabar, bersyukur tetap bersyukur. Kita biasanya hak nikmat ialah kita bersyukur, hak sebaliknya kita sabar. Nikmat kita bersyukur dan sabar, hak sebalik pun kita sabar dan bersyukur. Bahkan ujian nikmat lebih besar daripada ujian hak ujian balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian nikmat besar lagi. Ujian kesenangan dengan ujian kesusahan, besar ujian kesenangan lagi. Kadang-kadang masa kita susah, belajar boleh, sembahyang berjemaah boleh, siapa tanya senang? Tinggal belajar, tinggal berjemaah tengok. Masa susah hari tu boleh belajar, boleh sembahyang berjemaah, tahan uji yang susah. Tapi bila Tuhan uji senang, masa tak ada kekuasaan, masa tak ada kerajaan, kita boleh sabar, ikhlas molek kitanya, tawaduk molek kitanya. Bila Tuhan kurniakan kerajaan, kadang-kadang kita lupa diri, kita jadi sombong, kita jadi takabur. Tengok, walau kita dulunya orang yang ikhlas, tawaduk apa semua, bila Tuhan beri kedudukan jadi pesen lain. Tengok, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada benda kebaikan ataupun perkara keburukan, semuanya ujian daripada Allah. Kita ni berjalan atas pelang yang dipelangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan macam biasa, janji kehidupan kita kehidupan yang mengikut garis agama. Dia tak boleh panjang sangat, panjang duk tadbir, panjang tadbir tu tak boleh pula. Tadbir sikit-sikit tu dituntut pada syarak. Kita susun, kita aturlah kehidupan kita. Tapi tak bolehlah panjang-panjang sangat. Gitu gini, panjang tu akhirnya bantah lain. Jadi seolah-olahnya kita boleh mengatur segala dah. Kita tadbir, kita atur koda-koda saja, sebab kita hidup atas tadbir, atas aturan, atas pelang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pegangan kita baik jahat, qada dan qada Allah. Baik Allah tentukan serta Allah redha, perkara buruk Allah tentukan serta Allah tidak redha. Jadi insya-Allah depan kita sambung lagi lah berkaitan dengan ketentuan yang jahat, ketentuan yang buruk. Wallahu a'lam.